ada kemungkinan yang Tutankhamun adalah anak Akhenaten. Sepanjang jurang ini, para Fir'aun mengamalkan perkahwinan sesama saudara. Maksudnya Fir'aun berkahwin adik perempuan sendiri. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai semua, apa khabar semua? Welcome back to Mr. AA channel. Siapa yang belum lagi subscribe, boleh tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk terus mengikuti channel ini. Okey, kita teruskan tentang ataupun bercerita tentang isu untuk kali ini berdasarkan kisah zaman-zaman dahulu, di mana kita nak tahu ataupun nak bercerita tentang kenapa Fir'aun memiliki badan seperti wanita. Adakah betul ataupun tidak? Jom kita dengar. Tengok tubuh Akhenaten dan Tutankhamun boleh tahan hebat dan bugar. Dua Fir'aun tersebut sememangnya kelihatan gagah perkasa. Itulah rahsia agung Mersepu. Kerajaan stabil, pengaruh besar Raja Agung. Tetapi selepas saintis membuat gambaran digital berdasarkan rangka mereka, satu dunia terlepas gelap kerana badan mereka seperti wanita, iaitu feminine body. Bayangkanlah Fir'aun tu berbadan ataupun bertubuh seperti wanita. Kan pelik. Bukan main hebat, gah pemerintahan mereka rasa pelik daripada yang lain. Untuk mengetahui lebih lanjut, jom kita teruskan. Bahagian dada melonjong bagaikan payudara, pinggul pula melebar pelik serupa lemak untuk memudahkan kelahiran anak. Kan pelik. Bahagian dada dia melonjong, lepas tu dia macam orang wanita yang dah nak bersalin lah, macam tu kan. Kira kalau mereka ini hidup zaman sekarang sudah pasti kena bahan teruk kan, tidak cukup berpayudara. Kepala Akhenaten siap macam telur lagi. Ini lagilah macam pelik. Yang pastinya bentuk badan Akhenaten tu agak pelik lah sedikit berbanding dengan kenyataan yang sebenarnya. Tapi kita tak tahu ciri fizikal ini terjadi kerana imbangan hormon dalam kerohanian seseorang Fir'aun. Ramai nampak seperti lelaki biasa. Misalnya Ramesses II ada yang menghadapi masalah imbangan oleh kerana mutasi dari segi genetik. Setiap lelaki dalam dunia ini mempunyai hormon kewanitaan, iaitu female hormones, iaitu estrogen. Hormon ini sangat penting untuk lelaki untuk mengekalkan pertumbuhan syahwat. Ya betul. Dalam diri setiap orang lelaki pun ada hormon wanita. Dalam diri wanita pun ada hormon lelaki, tetapi ia bergantunglah, dia tak akan sama lah antara lelaki dan wanita. Walau bagaimanapun, estrogen dalam kebanyakan lelaki sangatlah kurang, cukup untuk memenuhi kerohanian. Dalam kes Akhenaten dan Tutankhamun, badan mereka menukarkan terlalu banyak hormon kelelakian, iaitu testosteron menjadi estrogen. Saintis cuba mengenal pasti punca di sebalik kejadian ini. Sindrom Florence-Leach asalnya menjadi teori untuk menjelaskan kerohanian Akhenaten. Bayangkanlah macam mana sindrom ataupun zaman Fir'aun ni sudah terjadi macam tu kan. Cuma sejarah Florence-Leach susah disebut ni. Florehlich adalah masalah kesuburan disebabkan buah zakat terlalu kecil. Akhenaten mempunyai 6 orang anak yang sah di sisi DNA. Maka saintis mempertimbangkan sindrom Klinefelter pula, iaitu gangguan genetik yang menambah satu lagi kromosom X pada kerohanian sedia ada, iaitu XXY. Sindrom ini pun tidak begitu tepat atas kesan sama
terhadap buah zakat. Kesian Firaun, sudah makan pun orang peduli pasal telur bangida kan. Fitrah kerohanian Akhenaten terjawab melalui penyelidikan Tutankhamun. Dua Firaun ini dipisahkan zaman selama beberapa dekad saja. Ada kemungkinan yang Tutankhamun adalah anak Akhenaten. Sepanjang jurang ini, para Firaun mengamalkan perkahwinan sesama saudara. Maksudnya Firaun berkahwin adik perempuan sendiri. Misalnya perkara ini mengundang padah terhadap kerohanian generasi terkemudian. Seandainya Akhenaten adalah bapa kepada Tutankhamun, legasi genetik mereka benar-benar terjejas. Perkahwinan jenis ini terlalu kerap diamalkan, menyebabkan rantaian genetiknya tidak terputus meskipun bapa Akhenaten tidak kahwin adik sendiri. Terlalu kerap perkahwinan saudara diamalkan sampai rantaian genetik ini tidak terputus. Hasilnya anak-anak lahir dalam kerosakan pada genetik sampai terjadi familial gynecomastia, di mana genetik dia tak terputus ataupun dia sentiasa berulang sebab dia berkahwin dalam kalangan keluarga dia saja. Jadi sebab itulah kita digalakkan untuk berkahwin dengan orang yang jauh, bukan ahli keluarga kita kan, supaya genetik apa-apa saja masalah kita tidak akan berulang kali. Okay, kita teruskan penceritaan. Tutankhamun juga mengalami sindrom dada melonjong dan pinggul melebar. Masalahnya, Tutankhamun mendapat package lain seperti sindrom Marfan, sindrom Antley, Bixler, epilepsi, scoliosis, sumbing mulut, kaki tempal, tulang reput dan sebagainya. Wow, banyaknya sindrom dia dapat ni. Bayangkanlah, dia ni rasanya zaman dia ni orang antara orang yang kita anggap OKU lah kan. Tetapi memang segala package melayakkan Firaun ini layak digelar sebagai a walking problem. Macam-macam masalah Tutankhamun sampai mangkat dilemparkan. Ketika berusia 18 tahun, baginda menghidapi sejenis barah yang mewanitakan kerohaniannya, iaitu feminizing adrenal tumor. Buah zakarnya pun terlalu kecil sampai menghasilkan estrogen, iaitu testicular feminization. Namun jangan kita rasa tergelak. Tutankhamun ni dengan segala masalah dia pun, sekalipun dia mati muda lebih awal, tapi dia sempat berkahwin. Bukan macam kita semua kan, ada yang belum kahwin sampai bila-bila sekali. So apa pendapat korang tentang kisah ataupun Firaun ni mempunyai bentuk badan seperti wanita? Siapa yang nak komen boleh komen dekat bawah. Okey, kita jumpa lagi untuk perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum. Tada.